Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa hdi bina wa hdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama bincangkan. Sebenarnya kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan boleh tanya. Kalau tak nak secara lisan, tuan-tuan boleh tinggalkan dekat Facebook. Topik kita pada malam ni ialah berkaitan dengan dakwah. Memang sebenarnya kita dah bincangkan sebelum ni 10 hadis yang pertama dalam himpunan 40 hadis tentang dakwah dan tarbiyah yang dikarang oleh Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Pengarang mengumpulkan hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan dan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kita mulakan dengan kita buat ulang kaji apa itu dakwah. Allah Ta'ala sebut, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa man ittaba'an. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'an. Katakanlah ya Muhammad, kau tak silap surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalan aku. Apa maksud inilah jalan aku? Inilah hidup aku. Inilah kehidupan aku. Inilah jalan kehidupan aku ni. Maksudnya apa? Maksudnya jalan ataupun tugas yang paling utama para nabi dan rasul sebelum daripada ini, termasuklah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalannya. Inilah pekerjaan, inilah perbuatan, inilah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah. Cantik ad'u ilallah ni maksudnya apa? Dia mengajak, Nabi Muhammad SAW nak mengajak manusia supaya apa? Supaya kembali kepada Allah, supaya sedar bahawa kita ni hidup kerana Allah dan mati akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa kita ni hidup dengan udara yang Allah Ta'ala bagi, kita hidup dengan mata yang Allah Ta'ala bagi, kita hidup berpijak atas bumi yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala hamparkan bumi ni pada kita. Allah Ta'ala jadikan bulan, Allah Ta'ala jadikan matahari, Allah Ta'ala jadikan tumbuh-tumbuhan, Allah Ta'ala jadikan semuanya untuk manusia. Ad'u ilallah. Inilah jalan aku, ad'u ilallah. Apa dia? Ala basirah. Basirah ni ulama kata, basirah ni maksudnya bukti jelas yang sangat kukuh. Yang mana kalau kita sebut bukti ni, orang-orang, semua manusia tak boleh nak menolak. Semua manusia tak boleh nak menolak bahawa semua manusia memerlukan Tuhan. Semua manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam banyak surah, antaranya surah Luqman. Allah Ta'ala kata ketika manusia berada di tengah lautan, berada di tengah-tengah gelombang ombak yang sangat besar, waktu tu tak tahu sama ada berjaya atau tidak, manusia berpegang pada tempat yang boleh berpegang. Semua akan minta apa? Semua akan minta supaya selamat. Minta daripada siapa? Waktu tu dah tak tahu dah kat mana nak minta, dia meminta pada Allah. Semua manusia bila berhadapan dengan jalan buntu, semuanya akan apa? Semuanya akan minta kepada Tuhan. Semuanya akan memerlukan kepada Allah. Semua minta pada Allah, bersungguh-sungguh minta supaya diselamatkan. Tapi bila sampai ke daratan, bila dah selamat, setengah daripada manusia akan terus beriman dan setengah akan terus berpaling. Jadi hakikat bahawa manusia memerlukan Tuhan ini tidak boleh ditolak sama sekali. Bahkan dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala sebut, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau, mari ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kepada satu perkataan yang sama antara aku dengan kamu, antara kita. Maksudnya Nabi ajak kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Wahai ahli kitab, marilah kepada satu perkataan sawa'in bainana wa bainakum, yang sama antara aku dengan kamu, alla na'budu illallah, supaya kita tidak sembah melainkan Allah. Maksudnya perkataan kembali kepada Allah, perkataan sembah kepada Allah
perkataan mengesakan Allah ni perkataan yang sama dan sejagat, yang manusia tak akan boleh tolak. Manusia tak akan boleh tolak. Ad'u ilallah ala basirah, bukti keterangan yang jelas dan nyata. Ana wa manittaba'an, aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Ulama kata maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak berdakwah secara seorang-seorang. Nabi berdakwah secara berkumpulan. Jadi tugas dakwah bukan tugas seorang, tapi tugas dakwah ialah tugas semua orang, dan kita perlu buat secara bersama. Jadi kita masuk pada malam ini insya-Allah hadis yang ke-11, pendakwah mesti turun padang. Qala Itban bin Malik Al-Ansari, kuntu usalli liqaumi Bani Salim fa ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu inni ankartu basari wa inna suyula tahulu baini wa baina masjidi qaumi falau wadittu annaka jit fasallaita fi baiti makanan hatta attakhidahu masjida faqala af'alu insyaallah. Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr ma'ah ba'dama ashtadda an-nahar fasta'dhana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadintu lahu falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an usalli min baitik fa ashara ilayhi min al-makan alladhi ahabba an yusalli fihi faqam an yusalli fihi faqama fasafafna khalfah thumma sallam wa sallamna hina sallam. Sayyidina Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, aku solat bersama dengan kaumku dari Bani Salim. Kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu, sesungguhnya penglihatanku menghalangku, yakni penglihatannya lemah atau buta, dan lecak-lecak air menjadi penghalang di antara rumahku dan masjid kaumku. Maka aku berharap agar Tuhan boleh datang dan menunaikan salat bersama di rumahku, sehingga aku boleh menjadikan rumahku sebagai tempat salat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, baik, aku lakukan insya-Allah. Maka pada keesokan harinya Rasulullah datang bersama Abu Bakar ketika matahari telah naik tinggi. Rasulullah meminta izin untuk masuk, lalu aku memberikan keizinan untuk masuk. Baginda Nabi tidak duduk sehinggalah baginda bertanya kepadaku, di mana tempat yang kau suka agar aku boleh menunaikan salat di rumahmu ini? Lalu aku menunjukkan tempat yang paling disukai untuk dijadikan ruang untuk salat. Baginda Nabi SAW lalu bangun menunaikan salat. Kami menyusun saf di belakang baginda sehinggalah kami selesai memberikan salam. Sahih Al-Bukhari nombor 840. Ulasan, perhatikan di sini bagaimana Rasulullah SAW sendiri datang untuk turun padang menunaikan permintaan seorang yang buta atau lemah penglihatannya. Ini bagi memastikan bahawa hak setiap individu Muslim mestilah ditunaikan, termasuklah hak golongan kurang upaya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri datang ke rumah Itban untuk menunaikan salat bersamanya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW meraihkan permintaan daripada seorang sahabat untuk menunaikan salat. Walaupun kita kata walaupun ada halangan dan sebagainya, tapi Nabi Muhammad SAW memudahkan urusan. Hadis ini turut mengingatkan kepada kita bahawa Islam adalah agama yang mudah. Apabila terdapat sesuatu halangan atau kesusahan yang menimpa, maka Rasulullah akan berusaha mengambil langkah alternatif bagi memastikan setiap kewajipan dapat dilaksanakan dengan tidak memberatkan urusan agama tersebut. Baginda memastikan agar tiada yang menjauhi Islam. Nabi pernah sebut, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan susahkan. Benda yang kita boleh mudahkan, kita mudahkan. Benda yang Nabi sebut juga, basyiru wala tunafiru, berikan kabar gembira, jangan berikan kabar yang menjauhkan orang. Yassiru wala tu'assiru, maksudnya kita kena mudahkan, jangan susahkan. Benda-benda yang kita boleh bertolak ansur, kita kena bertolak ansur. Dan dalam kita menyampaikan dakwah ini ataupun kita nak mengajak orang kepada kebaikan, kita kena utamakan beri kabar gembira, jangan buatkan orang jauh. Macam yang kita selalu sebut, bila kita nak ajak orang kepada tunaikan solat di masjid, kan, kadang-kadang kan tuan-tuan, ini tak berlaku kat tempat kita. Kat tempat kita ni alhamdulillah majmuk, semua hebat-hebat, semua mantap-mantap. Tapi mungkin berlaku kat tempat lain, mungkin perangainya ataupun keadaannya tak sama seperti kita, kan.
Orang Badayu ni dia datang, Masya Allah, dia datang dalam keadaan yang sangat bersedia untuk menunaikan solat. Rupanya semua, Masya Allah, semua ahli syurga mukanya kan, semua muka baik-baik ni. Kalau duduk sama satu, kalau kita buat paras kalau kawat kan ada paras kan, yang tinggi ke kanan, yang rendah ke kiri dalam satu barisan, kita kumpulkan. Kalau buat paras tak nampak yang mana satu imam, yang mana satu makmum. Maksudnya semua muka sama, semua muka layak jadi imam, semua muka layak jadi makmum, semua muka Masya Allah beriman. Tapi kalau tiba-tiba datang orang yang mungkin tak berpakaian seperti kita, ataupun tidak bersiap seperti kita, jadi bagaimana caranya? Kita kena raikan. Kita nak ajak orang datang kan, syarat dia apa? Syarat kita nak ajak orang datang ke masjid, syarat dia apa? Bukan syarat kena pakai jubah, bukan syarat kena pakai kopiah. Kadang orang tak nak datang sebab apa? Sebab tak ada kopiah je, tak nak datang. Tapi tak ada mas tak boleh datang. Sekarang tak ada mas tak boleh datang. Mas ni penting. Kopiah tak ada tak apa, mas kena ada. Sekarang peraturan dia macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tanya saya. Yang tu tuan-tuan jangan tanya saya. Tuan-tuan kena tanya orang atas. Saya tak reti nak menjawabnya. Saya ada. Ataupun apa-apa pun keadaannya, yang penting kita nak orang datang ke masjid. Mungkin kadang-kadang dia tak reti kat dalam masjid ni tak boleh bising-bising, tapi sebab dia dah suka cakap bising-bising kan, dia datang-datang dia cakap bising-bising. Kita nak buat macam mana? Macam tu kan, bising. tak off audio. Jadi kita nak buat macam mana? Macam yang kita selalu dengar ataupun kita selalu baca yang viral kan, ada seorang, dia baru kali pertama nak datang masjid, dia lupa nak silent handphone dia. Jadi bila solat bunyi kuat. Itulah kali pertama dia datang masjid. Lepas habis solat semua orang maki dia. Apa ni lagu-lagu. Pernah tuan-tuan dulu masa tu dekat Masjid Haram, bunyi telefon. Lepas tu ada polis ke apa ke yang pakai jubah ni, dia hadha haram. Dia marah sebab apa? Tak pernah ada muzik dalam Masjid Haram ini, sekarang ada muzik, dia kata. Tak pernah ada muzik dalam Masjid Haram ni, sekarang ada muzik, dia kata. Dia marah, hadha haram. Memang kat situ memang tak boleh lah tuan-tuan. Tuan-tuan siap-siap tukar ringtone. Kalau nak pergi Masjid Haram ke ataupun nak pergi masjid ke, siap-siap tukar ringtone ataupun perlahankan. Jadi macam mana orang ni tadi kena maki. Itulah kali pertama dia pergi masjid. Buat salah sikit je. Salah dia apa? Salah dia ringtone tidak ditutup. Ialah kadang-kadang kita ingat, tapi kadang-kadang kita lupa kan. Kita kan lupa, manusia, nama pun manusia, lupa. Memang kita dah biasa dah, memang biasa kita memang off-nya. Ataupun ada aplikasi yang canggih, masuk waktu dia off sendiri. Itu tuan-tuan boleh install. Dia masuk waktu dia off sendiri bunyi. Setengah jam kemudian dia on balik. Tuan-tuan boleh cari aplikasi tu. Tapi kadang-kadang kesilapan berlaku. Bila kesilapan berlaku, orang ni tadi kena marah. Dia lepas tu kata dia tak nak datang masjid dah. Dia buat apa? Dia riliskan tension, dia pergi disco. Sampai kat disco, tiba-tiba dia terjatuhkan minuman. Bila dia terjatuhkan minuman, pelayan cepat-cepat datang. Minta maaf cik. Bukan pelayan tu yang salah, dia yang salah jatuhkan minuman. Tapi siapa yang minta maaf? Pelayan tu minta maaf. Minta maaf cik, manager datang, cik, kami gantikan dengan air yang baru. Lepas kejadian tu tuan-tuan, dia tak pernah lagi pergi ke masjid dan dia tidak pernah tinggalkan disco. Itu pengajaran dalam cerita yang viral. Maksudnya sambutan orang dekat masjid hambar, tapi sambutan dekat tempat-tempat yang tidak baik meriah. Mari datang. Kalau dekat masjid, siapa dia ni kan, muka persepsi dia macam-macam. Ni siapa dia ni, tak pernah kenal kan. Ataupun yang dah lama tak datang, lama tak datang, soalan kan. Soalan lama tak datang tu tuan-tuan, kadang-kadang dia boleh membantutkan. Jadi tuan-tuan, kita kena bijaksana dalam meraihkan keadaan. Dalam meraihkan keadaan, kita kena berikan kabar gembira, ataupun kita kena permudahkan urusan. Jangan kita rumitkan urusan. Apa-apa perkara yang boleh kita tolak ansur, kita tolak ansur je. Yang penting kita boleh sama-sama duduk kan. Dalam hal kita membangunkan satu masjid ni, dia bukan semudah menyusun bata. Dia nak menyusun orang, nak menyatukan orang. Manusia ni bukan senang nak disatukan. Korban tuan-tuan, korban senang je, sembelih lapah senang je.
Tapi yang susah dalam urusan korban ni apa? Berhadapan dengan orang. Bukan lembu tu yang susah. Pemilik lembu tu yang susah. Ataupun orang-orang yang nak makan daging lembu tu, yang memerhati tu, itu yang susah nak menguruskan. Masjid nak susun bata senang tuan-tuan, nak buat apa semua senang, nak bangunkan masjid ni senang, tapi nak menguruskan, sebabnya yang nak diuruskan tu siapa? Yang nak diuruskan tu manusia. Kita lah tuan-tuan, macam-macam ragamnya, macam-macam fi'ilnya. Jadi dalam kita nak menguruskan masyarakat, dalam kita nak menguruskan masjid, dalam kita nak mengajak manusia untuk membuat kebaikan, kita kena mudahkan, jangan susahkan. Berikan khabar gembira, jangan kita berikan khabar duka cita yang menjauhkan orang. Kesungguhan Rasulullah SAW turun padang untuk melihat kawasan perkampungan Bani Salim yang ditimpa hujan, turut seharusnya dijadikan teladan buat para pendakwah. Macam kita kan tuan-tuan, kalau orang tu misalnya dia tak, yelah, apapun keadaannya, sekarang kita berhadapan dengan macam-macam. Tadi khutbah Jumaat pun cerita pasal perpaduan, ialah perbalahan, pertelingkahan, perbezaan pendapat yang suka digembar-gemburkan. Tuan-tuan, memanglah kita ni digalakkan. Imam Hasan Al-Banna menyatakan bahawa tingkatan yang paling rendah dalam ukhuwah persaudaraan sesama Islam ni, kita ni, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahuma, fa aslihu baina akhawaikum. Allah Ta'ala sebut hanya saja orang yang beriman itu bersaudara. Maksudnya tuan-tuan adalah saudara saya dan saya adalah saudara tuan-tuan. Kita ada hubungan, we have connection, you know. Kita ada sense of belonging, kita ada keterikatan sesama kita. Apa pun rupa kita, apa pun warna kulit kita, apa pun bahasa kita adalah mukmin yang bersaudara. Tapi hari ini kita dihidangkan dengan macam-macam perkara yang memecah belahkan. Yang terbaru yang tuan-tuan pun semua tahu, heboh, satu dunia, bukan satu Malaysia, satu dunia, tentang dua orang hebat yang berselisih pandangan. Saya masih lagi beranggapan bahawa mereka ni berselisih pandangan. Tapi tuan-tuan, Imam Hasan Al-Banna kata tingkatan paling rendah apa dia? Salamatus sadri. Paling rendah antara hubungan sesama manusia ataupun sesama orang yang beriman inilah salamatus sadri. Dan antara cara-cara untuk kita dapatkan salamatus sadri ni ialah husnuzan. Husnuzan ni apa? Salamatus sadri ni apa? Sejahtera hati kita. Maksudnya sejahtera hati kita daripada kesilapan, kesalahan saudara-saudara seagama kita. Hari ni kita cepat sangat nak cakap orang tu apa? Ada yang sampai mensyirik, ada yang sampai tuduh kafir, ada yang sampai tuduh yang bukan-bukan. Astagfirullahalazim. Kita kata dia ni buat derma-derma ni, nak menunjuk-nunjuk lah ni. Mana kita nak tahu dia tu tunjuk ke tak tunjuk? Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata walladzina yunfiquna fi sabilillahi sirran wa alaniyah. Allah Ta'ala kata, dan mereka yang memberikan ataupun menginfakkan harta mereka sama ada sembunyi atau nyata, lahum ajruhum, bagi mereka ganjaran untuk mereka. Maksudnya apa? Allah Ta'ala kata orang yang sedekah secara terang-terangan dan orang yang sedekah secara sembunyi, mereka ini akan dapat ganjaran daripada Allah. Tiba-tiba kita kata ini sedekah terang-terang ni tak dapat apa-apa. Kita yang tentukan dapat ganjaran ke Allah Ta'ala yang tentukan dapat ganjaran? Mana kita tahu yang sembunyi itu entah-entah, yang sembunyi itu yang tak dapat, yang terang-terang itu yang dapat? Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab yang tahu urusan hati ni hanyalah Allah. Kadang-kadang kita komen tu terlebih dah. Tidak sejahtera hati kita daripada kesilapan dan kekurangan kawan-kawan kita. Tuan-tuan, nak mudahnya macam mana salamatus sadri ni? Salamatus sadri ni yang pertama tuan-tuan, mesti kita kena tahu, mesti ada ta'aruf. Kalau tak ada ta'aruf, tak akan berlaku salamatus sadri. Kita tak boleh salamatus sadri ataupun husnuzan, kita tengok je husnuzan terus. Tak boleh. Mesti ada ta'aruf. Ta'aruf ni apa? Kenal. Tapi tidak sampai tajassus, sampai kita mengintip, kita duduk, dia tak datang masjid, kita ngintip dia duduk apa kat rumah, sampai kita sampai kita tengok dalam lubang tingkap dia apa buat kat rumah. Itu namanya tajassus. Tajassusnya apa? Mengintip, mencari kesalahan. Tak boleh mencari kesalahan, tapi kita kena ta'aruf.
Ta'aruf maksudnya kita kena kenal, kita kena kenal sebelum kita buat kesimpulan. Kita kenal dulu apa masalah dia. Kalau dia buat begitu, dia buat begini, apa sebenarnya, kenapa dia buat. Bila kita dah dapat penjelasan, barulah boleh adanya husnuzan. Selagi tidak kita buat ta'aruf tu, selagi tu tidak boleh kita buat husnuzan. Husnuzan macam kita didatangi oleh orang yang nak minta sedekah, boleh kita husnuzan? Boleh, tapi ta'aruf dulu, tanya dulu datang dari mana, kan? Kalau dia tunjuk, kita tengok dia punya surat-surat apa semua, lepas tu kita husnuzan. Dah ada surat, betul lah dia ada. Tapi ini dokumen tak ada, jawab tergagap-gagap, dari mana macam mana kita nak husnuzan macam tu, kan? Ataupun kita dah kena dah, dulu kita dah kena dah dengan dia, kita nak husnuzan macam mana, kan? Tak boleh kita ditipu dua kali. Ditipu ni kalau boleh sekali je, kalau boleh tak kena tipu langsung, kan? Salamatus sadri mesti ada ta'aruf. Dalam kes yang sekarang ni kita kenal. Kalau tak nak kenal, kalau tak ada masa untuk kenal, kita boleh untuk tidak ambil peduli supaya kita tidak terjun dalam perbalahan. Kita tidak masuk dalam perbalahan. Cukuplah kita meraihkan kedua-duanya, kita katakan kedua-duanya baik, kan? Bila kita berselisih pandangan, bila kita berkawan dan sebagainya, mesti akan ada kesilapan dan kekurangan. Untuk kita sejahtera hati, mesti kena ada ta'aruf. Lepas ta'aruf mesti kena ada tafahum. Lepas tafahum mesti ada takaful, kan? Imam Hasan Al-Banna kata tingkat paling rendah ialah salamatus sadri. Maksudnya orang yang tak ada salamatus sadri, dia tak ada ukhuwah. Maksudnya pandangan kita dengan saudara-saudara kita ni mesti pandangan yang baik. Tuan-tuan tengok orang yang mungkin pegangan ataupun mazhabnya berbeza, cara solatnya berbeza, mesti ada salamatus sadri. Tuan-tuan tengok saya, kan? Mungkin suara ke tak sedap ke, lagu ke sumbang ke, mesti ada salamatus sadri kan? Apa pun keadaan kita tu mesti kena ada salamatus sadri. Terutamanya bagi mereka yang seagama dengan kita, orang Islam, semua yang kita ada kat dalam ni, kita pandang orang kiri kanan kita, depan belakang kita, mesti ada salamatus sadri. Mesti ada sejahtera hati kita atau lapang dada kita daripada kekurangan dan kesilapan dia. Dan salamatus sadri ni dia akan datang apabila kita berkenalan, bila kita ada komunikasi yang baik, kan? Kalau kita tak ada komunikasi yang baik, kita tak boleh dapatkan salamatus sadri. Baik, tuan-tuan, hadis yang ke-12, tidak bermasam muka atau bersikap terlalu memilih. An Aisyah qalat unzila abasa wa tawalla fi ayamin fi ibni ummi maktum al-a'ma. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqulu ya Rasulullah arshidni, wa inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min udhama'il musyrikin. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu anhu wa yuqbilu 'ala al-akhar wa yaqulu atara bima aqulu ba'sa, fa yaqulu la, fa fi hadha unzil. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, sesungguhnya surah Abasa diturunkan kerana peristiwa yang berlaku ke atas Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Beliau telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bimbinglah aku, sedangkan di sisi Rasulullah ketika itu ada beberapa lelaki daripada pembesar Quraisy. Rasulullah SAW lalu berpaling daripada beliau, yakni Abdullah bin Ummi Maktum, dan menghadapkan mukanya kepada pembesar Quraisy. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah wahyu yang aku sampaikan ini bermasalah buat kamu? Dia, yakni lelaki Quraisy, menjawab, tidak, tiada apa-apa masalah tentang wahyu itu. Disebabkan peristiwa inilah surah Abasa diturunkan. Hadis ini menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan teguran kepada Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Teguran ini benar-benar menusuk ke kalbu baginda. Menurut Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, Rasulullah sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum setelah turunnya teguran ini. Menurut riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW dikatakan memberikan kepercayaan kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anha
dengan melantiknya sebagai pemerintah Madinah ketika ketiadaan baginda Nabi SAW. Perkara ini diceritakan oleh Sayyidina Anas yang menyebutkan, maksudnya daripada Anas, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW melantik Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai pemerintah Madinah sebanyak 2 kali. Kita tidak tahu orang yang dipandang rendah sebelum ini barangkali mempunyai potensi yang luar biasa berbanding orang lain, bahkan mereka lebih bersungguh dalam mempertahankan Islam. Sebagai contoh, kesungguhan Abdullah bin Ummi Maktum dalam mendaulatkan Islam seharusnya dijadikan pedoman buat kita semua, sama ada yang sempurna maupun yang memiliki kelainan upaya. Kita semua tahu kisah ni, bagaimana Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang yang cacat penglihatannya, iaitu Abdullah bin Ummi Maktum, yang minta supaya Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat. Lalu Nabi Muhammad SAW memalingkan mukanya, lalu turunlah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, abasa wa tawalla. Dia bermasam muka dan dia berpaling. Abasa maksudnya bermasam muka, wa tawalla dia berpaling, iaitu Nabi Muhammad SAW bermasam muka dan berpaling. Tuan-tuan, Nabi bermasam muka dalam keadaan Abdullah bin Ummi Maktum tak nampak pun. Abdullah bin Ummi Maktum tak nampak bagaimana Nabi Muhammad SAW berpaling dan bermasam muka. Tapi teguran yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Muhammad SAW supaya meraihkan. Dan sebenarnya antara Abdullah bin Ummi Maktum dan pembesar Quraisy ni, Abdullah bin Ummi Maktum ni lebih minat untuk mendengar peringatan daripada Nabi Muhammad SAW berbanding pembesar Quraisy. Jadi hadis ini menceritakan, memberikan pengajaran kepada kita supaya tidak terlalu memilih. Kita ni tuan-tuan semua ada potensi untuk masuk ke syurga. Ada satu rangkap lagu lah tuan-tuan, dia kata, when everybody is a sinner, then everybody can be a winner. Dan bila semua orang berdosa, maksudnya semua orang boleh berjaya. Semua orang berdosa, semua orang boleh jadi orang yang berjaya masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Semua kita berdosa. Semua kita ni adalah orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kesilapan. Sebab tu Nabi kata, ayat ni ataupun lagu ni dia tepat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi kata apa? Kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, berdosa, melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat. Bila kita semua ni pernah melakukan kesilapan, maka kita semua sebenarnya ada peluang yang sama untuk mendapatkan kejayaan dan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana semua orang mempunyai kesilapan, maka semua orang mempunyai peluang untuk bertaubat, dan semua orang mempunyai peluang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pandang macam tu tuan-tuan, kita akan ada salamatus sadri. Kalau kita pandang ni semua ahli syurga ni, masya-Allah. Kan? Kita pandang kawan-kawan kita pandang saudara-saudara kita dengan pandangan-pandangan yang mulia. Insya-Allah adanya salamatus sadri. Tapi kalau kita pandang, ini ada agenda di sebalik ni. Ni ada udang di sebalik mi. Kan? Udang di sebalik batu lah. Kan? Kerang di sebalik mi lah, macam-macam. Kalau kita mula cakap macam tu tuan-tuan, maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya hati kita belum bersih. Kalau kita kata pada orang, pada perkara-perkara yang tak nampak, boleh tak tuan-tuan tengok muka saya ni muka ikhlas ke tak? Muka saya ni muka ikhlas ke tak? Tuan-tuan tengok macam mana? Tak boleh tengok. Macam mana tuan-tuan nak nampak muka ikhlas ke tak? Ni pakaian saya ni pakaian orang bertakwa ke pakaian orang tak bertakwa? Macam mana kita nak nampak tu? Takwa tu kita tak nampak. At-taqwa hahuna. Nabi kata takwa tu kat dalam hati. Ikhlas lagi tak nampak. Muka orang yang ikhlas macam mana tuan-tuan? Kau macam ni. Serius je. Tak pernah senyum. Habis kalau selalu gelak-gelak, selalu ketawa tu tak ikhlas maksudnya. Ke macam mana? Ke orang yang ikhlas dia selalu menangis. Apa khabar semua? Kan? Kita tak tahu tuan-tuan. Yang di depan, yang di belakang, yang nyata dan tersembunyi. Sebab tu Nabi ajarkan kepada kita doa. Doa ni baik untuk kita amalkan supaya kita terapkan dalam diri kita dan kita pandang orang macam tu. Nabi doa apa? Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang telah lalu dan akan datang. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna.
Ya Allah, ampunkan dosa kami yang telah lalu dan akan datang. Ampunkan dosa kami yang nyata dan tersembunyi yang kami bazirkan. Dan apa-apa yang Engkau lebih tahu mengenainya daripada kami. Tuan-tuan, kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dosa yang lalu dan akan datang, dosa yang nyata dan tersembunyi, dan apa-apa yang Allah Taala lebih tahu tentangnya daripada kita. Maksudnya tuan-tuan, kadang-kadang silap kita ni kita sendiri pun tak tahu. Sebab itulah orang kata ramai-ramai, bila kita banyak tak puas hati dekat orang, sebenarnya kita banyak tak puas hati pada diri sendiri. Bila kita banyak sangat melihat keburukan orang, sebenarnya banyak keburukan tu ada pada diri kita. Kalau kita nakkan orang pandang kita baik, kita kena pandang orang dengan pandangan yang baik. Kalau kita nak Allah Ta'ala muliakan kita, kita kena muliakan orang lain. Kalau kita nak Allah Ta'ala sayang kita, kita kena sayang orang lain, kan? Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Jadi kalau kita nakkan pandangan yang baik, kita kena pandang yang baik. Mulakan dengan perkataan, tuan-tuan. Bukan mulakan dengan perasaan. Perasaan ni susah nak dibentuk, tapi kita boleh bentuk perkataan kita dulu. Macam mana perkataan? Kita doa yang baik-baik, kita sebut yang baik-baik, kita umpat yang baik-baik. Memang kita tak puas hati dekat orang tu, tak puas hati. Sebutlah nama susah nak sebut, Michael Jackson, bukan nama sebenar. Kalau sebut Mamat, nanti Mamat terasa. Kita sebut Michael Jackson sebab Michael Jackson bukan nama sebenar. Kita tak puas hati kat Michael Jackson ni, kita tak suka dah ni. Tapi tuan-tuan cuba orang yang paling tuan-tuan tak suka tu, tuan-tuan umpat dia dengan umpat yang baik. Tuan-tuan umpat dia, bukan mengumpat, tuan-tuan apa? Mengata belakang dia dengan perkataan yang baik. Tuan-tuan akan dapati dalam hati tuan-tuan akan rasa seronok. Tapi kalau orang tu kita tak suka kan, tuan-tuan tak suka kat saya kan, tuan-tuan umpat, tuan-tuan sendiri pun rasa macam mana? Tuan-tuan sendiri pun rasa tak tenang. Bila kita berhadapan dengan musuh, musuh tengah buat, ataupun ada orang yang buat benda yang tak baik pada kita doa, ya Allah, hancurkanlah dia, ya Allah. Kan, memang kita layak pun buat macam tu. Doa orang yang dizalimi diangkat. Tapi tuan-tuan cuba kalau, ya Allah, ampunkanlah dosa dia, ya Allah, hati jadi tenang. Di perasaan tu luar biasa, tuan-tuan. Perasaan buat baik, mendoakan yang baik-baik, bercakap yang baik-baik ni luar biasa. Kalau tuan-tuan cuba buat, insya-Allah akan jadi. Kan? Mulakan dengan apa? Mulakan dengan perkataan. Mulakan dengan tulisan kita. Tulis yang baik-baik. Kita bukan macam tu orangnya. Kita suka kalau melatah kita sebut yang bukan-bukan kan. Jadi cuba tukar yang melatah tu, tukar yang baik-baik. Padahal kita bukan baik pun, kita suka melatah yang bukan-bukannya. Mak kau kan, alamak dan sebagainya. Tapi cuba kita melatah, kita tukar perkataan melatah, kita jadi baik-baik. Kalau dalam Facebook, dalam tulisan WhatsApp kita suka sangat tulis yang bukan-bukan, walaupun tidak mencerminkan keadaan kita. Orang kata hipokrit. Tak, bukan hipokrit. Ini namanya melatih diri supaya buat yang baik-baik. Latih diri kita dengan buat yang baik-baik. InsyaAllah tuan-tuan, bila kita pandang orang dengan pandangan yang baik, Allah Ta'ala akan pandang kita dengan pandangan yang baik. Yang kita nak utamakan, macam kita sebut daripada awal tadi, kita nak ajak manusia kepada Allah, bukan nak ajak kita kepada diri kita. Saya tutup dengan hadis ataupun kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW didatangi oleh, saya pernah ceritakan, Nimat Al-Azadi datang daripada Yaman. Dia dengar Nabi Muhammad SAW ni sakit. Bila sampai ke sepadan, orang-orang kafir musyrikin kata, ada seorang lelaki ni namanya Muhammad, kamu jangan dekat dengan dia. Sebab dia ni sakit, dia cakap yang bukan-bukan, kamu jangan dekat dengan dia. Nimat Al-Azadi ni dia tak dengar, dia masuk. Bila dia masuk ke Masjidil Haram, dia nampak ada seorang lelaki yang ibadahnya lain daripada yang lain. Dia kata agaknya inilah Muhammad. Jadi dia pun pergi dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia kata, kau ni sakit ke? Kalau kau sakit, kau beritahu aku ni tabib, mungkin aku boleh ubat. Nabi jawab, bila orang kutuk Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asta'inu wa astahdi asta'inu wa astaghfir asta'inu Alhamdulillahilladzi ahmaduhu wa asta'inu. Alhamdulillah alladzi ahmaduhu wa asta'inu. Segala puji bagi Allah, kami puji dia, kami minta tolong daripada dia. Nimat Al-Azadi kata, orang semua ni kutuk kamu ni, orang semua sebarkan fitnah pada kamu ni. Nabi jawab apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi tak kisah kalau dia dihina, sebab pujian tu selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
Apalagi kita ni tuan-tuan, kita lagilah tak ada banyak kebaikan kita. Kalau orang kutuk tu biasa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW yang hebat dan sempurna pun dikutuk orang. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan nikmat pun dikutuk oleh manusia. Apalagi kita yang sedikit sangat sumbangan kita. Kita apa sangat sumbangan kita pada umat? Sikit sangat tuan-tuan. Kalau orang hina kita, orang kutuk kita tu biasa. Allah Ta'ala bagi dunia ni pada manusia. Allah Ta'ala bagi hidup pada manusia. Manusia lawan Allah. Nabi Muhammad SAW bagi hidayah pada manusia, tapi manusia tetap menghina Nabi Muhammad SAW. Kalau kita, lagilah. Dalam cakap pun terabur, buat benda pun bukan-bukan, banyak silapnya, banyak kurangnya, banyak lemahnya. Jadi kalau ada orang kutuk kita ataupun maki kita, tu adalah tanda Allah Ta'ala sayang. Jadi sekadar itulah tuan-tuan yang dapat saya sampaikan. Mungkin apa yang baik tu sebenarnya datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada kelemahan. Kita ni nak ajak diri kita tuan-tuan, dan ajak orang yang bersama dengan kita ni untuk kembali pada Allah. Yang utama ialah kembali pada Allah. Hidup ni sementara je, jawatan ke, nama ke, pangkat ke, tu semua sekejap je. Nanti lama-lama semua masuk dalam kubur, semua masuk dalam tanah. Semua ni, muka kita, daging kita, urat-urat kita semua akan dimakan oleh ulat tuan-tuan. Lepas setahun kita gali tengok tinggal tengkorak je. Itu pun mujur kalau ada tengkoraknya. Silap tengkorak pun dah tak ada. Nanti tuan-tuan, apa yang ada pada kita ni semua lenyap, semua akan dihancurkan oleh masa. Jadi sementara kita masih hidup, Allah Ta'ala bagi peluang kita cepat-cepat kembali pada Allah, dan cepat-cepat kita ikut jalan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajak manusia kepada kebaikan, dan ajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berikan kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa orang yang terdahulu sebelum daripada kami. Ya Allah, janganlah Kau berikan, jangan Kau jadikan dalam hati kami ini perasaan benci dan berat dengki kepada orang-orang yang beriman di kalangan kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.